Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita nikmat yang tidak putus-putus serta memberi kepada kita taufik dan memberi kemudahan untuk kita berada pada waktu dan ketika ini dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam siri taman daripada taman syurga. Dalam waktu yang sama kita berniat i'tikaf kerana Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kita waktu solat. Maka sesungguhnya sebagaimana sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditahan di antara satu solat ke solat yang lain, yang tidak berhenti dia, tidak menunggu dia kecuali untuk melakukan solat, maka diberi pahala seumpama orang yang berada dalam keadaan solat. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama lihat kepada satu surah yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita, yang tidak asing lagi bagi setiap daripada kita, bahkan kepada orang yang baru memeluk Islam sekalipun. Sebagaimana kita maklum, sembahyang kita tidak sah kecuali dengan surah Al-Fatihah. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia menjadi rukun. Dan setelah itu kita disunatkan membaca surah-surah selain daripada Fatihah. Tidak ada lagi dah surah yang paling banyak diulang atau paling banyak dihafal dan paling banyak diingati oleh orang lebih daripada surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas yang kita namakan juga surah Kulhu. Surah Kulhu. Surah Al-Ikhlas ini kenapa dinamakan dengan surah Al-Ikhlas? Kerana dalam surah ini membincangkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu asas dan rukun yang sangat penting dalam agama kita, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada kesempatan di antara maghrib isyak ini, marilah sama-sama kita tengok, kita kupas, kita lihat apakah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ikhlas ini, apa yang istimewanya. Maka kalau kita lihat daripada asbabun nuzul surah Al-Ikhlas ini, datang beberapa riwayat, sebahagiannya mengatakan sekumpulan daripada orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Muhammadu, hadza Allah khaliqul khalqi, faman khalaqah?" Ada Yahudi bertanya, sekumpulan orang Yahudi tanya Nabi, "Ya wahai Muhammad, ini Allah Ta'ala mencipta makhluk. Siapa yang cipta Tuhan? Dia yang mencipta makhluk ini, dah dia sendiri siapa yang cipta?" Soalan tu dah ada dah. Dalam riwayat yang lain datang bertanya kepada Nabi, "Sif lana rabbak, amin zahabin huwa aw min fiddah?" Cuba cerita kok kepada kami
Tuhan kamu ni guana daripada emas ke, daripada perak ke? Di soalan ini datang bertanya kepada Nabi SAW tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi dia tidak jawab daripada sisinya. Baginda Nabi SAW tunggu Allah Taala turunkan wahyu. Kerana Nabi tidak bercakap benda hak dalam ikut hati dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah Muhammad alaihi salatu wassalam bercakap mengikut hawa nafsu, mengikut kehendak dia. In hiya illa wahyun yuha. Tidak ada kecuali apa yang dituturkan. In hiya illa wahyun yuha. Wahyu yang diwahyukan kepada baginda. Maka Nabi SAW tunggu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu. Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Surahnya pendek saja, 4 ayat. Dan boleh kita kata kalau ditanya seorang-seorang semua orang hafal. Hatta yang baru memeluk Islam pun selepas daripada Fatihah tak ada dah surah lain yang diambil berat oleh umat Islam seperti mana surah Ikhlas ini. Maka bila begitu, apakah rahsia yang Allah Ta'ala letakkan dalam surah Al-Ikhlas yang menjadi asas kepada akidah dan tauhid kita? Kalau kita lihat kepada kelebihan surah ini, kita semua maklum bahawa Nabi SAW apabila Nabi, beberapa riwayat datang, salah satunya menceritakan Rasulullah satu ketika mengutuskan satu rombongan perang yang dipanggil Sariyah. Sariyah ni makna kumpulan kecil lah. Dia bukan perang besar. Dia utuskan sekumpulan daripada tentera yang mana Nabi tak ikut sekali. Maka dijadikan di kalangan mereka tu imam, ketua. Maka mereka ni bergeraklah sebagaimana yang Nabi suruh. Apabila sampai waktu sembahyang, imam mereka itu menjadi imam dan membaca surah Kulhu, membaca surah Ikhlas lepas daripada Fatihah. Tiap-tiap rakaat yang disunatkan baca surah, dia baca surah Ikhlas. Maka perbuatan ini menjadi kepelekanlah kepada sebahagian daripada yang ikut sekali dalam rombongan itu. Maka balik berjumpa Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah. Mereka sebut cerita ni, ya Rasulullah, kamu utuskan kami untuk pergi untuk memerhatikan musuh. Maka dalam solat imam kami baca, dan tiap-tiap kali dia akan baca selepas Fatihah surah Al-Ikhlas. Maka Nabi tanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Kamu tanya dia, pergi tanya apa sebab dia buat demikian, kenapa dia baca tiap-tiap kali dia baca surah Al-Ikhlas. Maka bila begitu mereka pun pergi tanyalah kepada imam ni. Maka dia jawab, li annaha sifatur rahman, kerana surah ini menceritakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka untuk baca sebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Nabi dengar gitu, Nabi kebera, Nabi SAW kata, akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu, beritahu kepada lelaki itu bahawa Allah juga kasih kepada dia, sebagaimana dia kasih kepada Allah dengan sebab mengulang-ulang bacaan surah Al-Ikhlas. Maka beritahu kepada dia Allah Subhanahu Wa Taala juga kasih sebagaimana dia kasih. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Quran, adakah tak mampu salah seorang kamu tiap-tiap malam membaca 1/3 Quran? Kata rak tak? Rak mampu tak nak baca 1/3 Quran ni? Nabi tanya pada sahabat.
Sahabat jawab, wa kaifa yaqra'u thulutsal Quran? Macam mana kami nak baca 1/3 Quran? 1/3 Quran ni banyak. Banyak. 10 juzuk. 10 juzuk. Quran kita maklum 30 juzuk. 1/3 10 juzuk. 1 juzuk ada 10 lah. 20 muka lebih kurang. Jadi macam mana kami nak mampu baca satu malam, tamatkan, khatamkan 10 juzuk? Makna mereka menyatakan kelemahan. Kecuali orang hafal Quran. Orang yang sentiasa dengan Quran, hafal Quran, memang ambil masa 10 juzuk itu tidak lama lah. Tidak lama. Makna boleh dikhatamkan lah. Dikhatamkan sehari semalam tu boleh. Maka bila begitu, Nabi SAW kata, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu menyamai 1/3 Quran. Jadi daripada sabdaan Nabi ini, kita dapat lihat betapa agama kita letak tingginya kedudukan surah Qul huwallahu ahad itu sendiri. Kita biasa dengar 1/3 Quran. Tapi kita tidak bermakna kalau kita baca Qul huwallah tu cukup dengan baca Qul huwallah, kita tak baca Quran. Dari segi bilangannya memang tak sama, huruf dia tak sama. Orang yang membaca Quran penuh, setiap satu huruf itu 10 kebajikan. Qul huwallah ada 4 ayat. Ada 4 ayat 112 huruf lebih kurang dalam tu. Jadi adakah sama orang baca satu Quran ataupun 10 juga? Tak sama dari segi bilangan. Tetapi kelebihan itu kelebihan yang lebih apabila Nabi sebut menyamai 1/3 Quran. Maka para ulama rahimahumullahu ta'ala mereka terang kok mana surah Al-Ikhlas ni boleh menyamai 1/3. Dari aspek mana tu? Dia tu ta'dilu thulutsal Quran, boleh sama 1/3 Quran. Maka ulama mengatakan kerana dalam Quran ini dia tidak lari daripada 3 perkara. Pertamanya, sama ada Quran menceritakan akhbarun wa qisas, cerita-cerita dan kisah-kisah. Dalam Quran ni ada kisah, ada cerita, dan ada izah, peringatan. Yang kedua, ahkamun wa tashri'. Quran ini ada hukum-hukum dan pensyariatan. Dan yang ketiga ialah aqidatu wat tauhid, akidah dan tauhid. Kalau kita buka Quran daripada awal sampai akhir, dia tak lari daripada 3 fokus ini. Sama ada Quran dia cerita qisas, ibrah, pengajaran, ataupun menceritakan tentang hukum. Hukum puasa, hukum semayang, hukum hudud, hukum muamalah, hukum nikah. Dan yang ketiga ialah menceritakan tentang akidah. Dari kerana itulah kita nampak bahawa Nabi SAW kata, Qul huwallahu ahad ini menyamai 1/3 Quran. Dari segi mana? Dari segi kandungannya, dia menghimpunkan segala perbincangan berkaitan dengan akidah. Kemudian nanti kita akan tengok, kalau sempat kita akan tengok macam mana Qul huwallahu ahad ini dia dapat himpun dalam 4 ayat itu segala perkara-perkara akidah yang wajib terhadap umat Islam. Segala perkara-perkara akidah yang kita belajar dalam sifat 20 tu, dalam akidah yang kita belajar tu, semuanya ada dalam Qul huwallahu ahad. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW sebut, Nabi kata apabila seseorang kamu pergi ke tempat tidur untuk tidur, maka Nabi ajar bagaimana seorang itu untuk buat, kita kata, buat pendinding, baca atas diri dia. Nabi kata, hendaklah dihimpunkan 2 tangan, lalu ditiup di tapak tangan selepas baca 3 kul ni, dipanggil muawwidzat. Muawwidzat. Antaranya ialah Qul huwallahu ahad. Dibaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ditiupkan di tapak tangan dan disapu seluruh badan sekadar yang sampai. Dibuat 3 kali. Maka Nabi SAW kata,
dia akan melindung seseorang daripada kejahatan dan juga daripada sihir. Nampak? Besarnya kelebihan surah yang diturunkan ini. Diturunkan surah ini di Mekah, sebagaimana kita cerita dahulu. Apabila datang Yahudi, satu riwayat mengatakan kafir Quraisy bertanya Nabi tentang sifat Tuhan. Kami ada berhala, kami ada Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala kami, mana Tuhan kamu? Dia tanya Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang penuh dengan akidah, syarat dengan akidah, dalam 4 ayat saja cerita pasal sifat Allah. Pertamanya, kalau kita lihat persoalan yang ditanya kepada Nabi SAW, cerita tentang Tuhan. Maka dia tanya, amin zahabin huwa au min fiddah au min yakut. Tuhan kamu ni zat dia daripada apa? Emas ke, perak ke, permata yakut ke, daripada apa dia? Tengok. Apabila manusia ini duduk dalam lingkungan benda zahir, dia membayangkan benda itu mesti ada sifat zahir. Benda itu mesti tokar dan nampak. Sebab tu dia sebut, dia tanya, Tuhan daripada emas, hebat. Tuhan daripada berliang, hebat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab. Allah tidak jawab hakikat zat kerana hakikat zat dia tidak mampu diketahui oleh sesiapa pun. Maka Allah Taala datangkan dalam surah ini sifat. Sebab itu yang dituntut daripada kita dalam pengajian ilmu akidah, ilmu tauhid, bukan mengetahui hakikat zat. Tak ada orang mampu beritahu. Tak ada orang mampu nak khabar bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kamu tidak akan mampu mencapai Tuhan dengan hakikat sebenarnya, takkan. Dah kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala macam mana? Bagaimanakah seorang mampu mengenal Allah? Dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan hakikat zat. Kalau ada orang khabar nak kenal Tuhan ni gini, sifat dia gini, rupa dia gini, bentuk dia gini, kita tahu awal dah bahawa ini bukan Tuhan. Ni bukan mainan Tuhan ni. Kalau boleh khabar daripada warna apa, saiz dia macam mana, besar dia mana, ni tahu dah ni bukan Tuhan ni. Ni hantu. Hantu, bukan Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan pada ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang pertama huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul itu daripada ayat Quran. Secara sepakat ijma'. Bahkan siapa yang menafikan walau satu huruf yang disepakati, orang itu keluar kufur, keluar daripada Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah al-ahad. Huwa Allahu ahad. Kita tengok di sini. Pertamanya Allahu ahad. Huwallahu ahad. Ini dhamir ni kembali kepada persoalan. Mereka tanya, bagaimanakah Tuhan kamu wahai Muhammad? Tuhan Allah tu mana? Maka Allah Ta'ala beritahu, Allahu ahad. Allah itu satu. Dalam ayat pertama ni tersimpan sifat wujud. Apabila dia mengisyaratkan dengan dhamir huwa, lalu didatangkan nama Tuhan Allah, maka dalam itu mengisyaratkan kepada sifat pertama daripada sifat 20, iaitu sifat wujud. Sifat wujud. Bila kata huwa Allah dan dialah Allah, dia mesti yang ada. Kalau tidak ada, tidak akan diisyaratkan dengan boleh disebut dia. Dan dia yang Tuhan sekalian alam, al-wajibil wujud, yang wajib ada itu namanya apa? Namanya Allah. Sebab itu fitrah manusia, dia tak boleh terima bahawa fitrah yang bersih, fitrah yang tidak dicemari. Pasti dia berfikir, dan bila dia fikir, dia akan dapat natijah bahawa alam ni tak akan ada sendiri. Dia tak akan wujud sendiri. Bahkan wujudnya kerana diadakan oleh penciptanya.
Di wujud dia dengan ada pencipta. Dan pencipta tu mesti ada. Kalau tukang hok buat alam tak ada, macam mana nak ada alam? Kita balik rumah, kita tiba-tiba nampak atas meja. Nampak atas meja telah tersiap air Nescafe. Siap dah dalam cawang air Nescafe. Apa yang kita terfikir? Siapa hok buat dah? Biasa orang puang buat, orang rumah kita buat. Kita tak akan fikir bahawa air Nescafe tu mari jadi sendiri. Tudung dia buka sendiri, cawang mari sendiri, air tu masuk sendiri, ada susu, orang minum susu. Kalau gula, kalau teh Nescafe ada boleh kita fikir gitu? Tak ada fikir. Kalau orang cerita kita pun kita tak percaya. Kita khabar orang ni tak sihat ni. Macam mana tiba-tiba jadi sendiri? Kata dok Nescafe tu jadi sendiri. Bini saya tak buat, anak saya tak buat. Kalau ada orang gaji tak buat. Tak ada orang buat jadi sendiri. Kita tak cakap lama lah. Nampak tak? Mana orang ni tak sihat ni. Benda hak sebegitu kecil. Pada akal manusia hak ada ni, pasti ada yang buat. Pasti ada yang susung. Maka apatah lagi alam yang kita tengok ni. Alam hak kita tengok ni tersegam indah. Ada di depan mata kita dan dibuktikan dan dirasakan. Bahkan kita sendiri sebahagian daripada alam. Siapa pernah mengaku dan berani mengaku dia buat diri dia sendiri? Tak ada. Siapa yang berani mengaku dia buat diri sendiri? Tak ada. Bahkan Fir'aun pun tak mengaku dia buat diri dia sendiri. Cuma Fir'aun mengaku dia Tuhan. Dia buat diri sendiri? Tidak. Tak ada orang berani mengaku. Dan tak ada orang jumpa mana-mana ciptaan alam ni made in mana-mana. Tak ada. Langit ke pokok. Kalau tulis lain cerita. Tapi hakikat sebenar tidak ada. Menunjukkan bahawa keadaan alam ini, wujud alam ini pasti ada yang menciptanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat pertama nak suruh kita fikir. Bagaimana surah yang begitu pendek boleh kita pecah dalam tu, kita masukkan dalam tu segala hukum akidah yang ada. Kita baca satu kali, kita faham makna. Qul huwallahu ahad, Allah yang esa, Allahus samad, Allah tempat pergantungan, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Kita baca gitu, bacaan kita. Dah kita teguh beryakin, cukup. Tapi para ulama rahimahumullahu taala mereka cuba gali lebih dalam. Ini sifat Al-Quran. Al-Quran ini dia tak akan habis. Bila orang biasa baca, dapat manfaat, dapat faedah. Bila orang ilmu tinggi baca, dapat manfaat, dapat faedah. Bila orang lagi tinggi baca, dapat gali lagi daripada makna Al-Quran. Orang yang dapat baca secara sepitah lalu, faham dan boleh beriman. Sebab itu Arab Badawi yang datang kepada Nabi SAW, Nabi ajar asas Islam je, suruh beriman. Mereka beriman tak? Beriman. Tapi Nabi tak biar gitu. Nabi utus para sahabat untuk ajar tentang amalan-amalan yang wajib pula. Tetapi dengan sebahagian bacaan ayat Quran mereka boleh beriman. Bila ayat Quran dapat oleh orang ahlinya, para ulama, mereka gali lagi. Oh, rupanya banyak lagi makna. Didapat oleh orang lagi tinggi pula. Gali lagi banyak makna dia. Gali mula dapat air. Gali dalam lagi dapat petroleum. Gali dalam lagi dapat belia. Apa tu? Ada sahaja peringkat orang akan dapat manfaat daripada Quran. Qul huwallahu ahad. Pertama, mewujud kepada sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ahad. Yang kedua ialah merujuk kepada sifat wahdaniyah. Tuhan yang ada itu, Tuhan yang wujud itu esa, satu, tidak berbilang, tiada berbilang, tiada dua baginya. Ini konsep yang sangat penting dalam akidah Islam, iaitu konsep tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ayat mula-mula qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu esa, satu, tidak berbilang. Seterusnya, setelah Allah Ta'ala ceritakan bahawa dia itu wujud, namanya Allah,
dan dia itu bersifat dengan keesaan. Allahus Samad. Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita kepada sifat kedua dalam ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah itu menjadi tempat kebergantungan. Allazi yasmudu ilaihil khalaiqu fi hajatihim. Tuhan yang mana menjadi tumpuan orang meminta hajat. Di sini ayat ini As-Samad ini Tuhan yang jadi tempat ditunaikan orang minta dengan dia. As-Samad di sini mengandungi makna apa? Makna iftiqar. Makna iftiqar. Dalam pengajian sifat 20 kita mengaji bahawa sifat 20 itu para ulama bahagikan kepada dua pula. Sifat dipanggilkan istighna dalam kategori istighna, dan yang kedua sifat-sifat yang tergolong dalam kategori iftiqar kulli ma adah ilaih. Berhajat sekalian makhluk kepadanya. Apa makna Allah Ta'ala yang sekalian makhluk menumpukan hajat? Ini merujuk kepada sifat iftiqar. Dan sifat iftiqar yang ada di sini, sifat iftiqar panjang huraian dia, tapi yang kita boleh bahagikan dalam ayat ini ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ada 4 sifat: kudrat, iradat, ilmu, hayat dalam makna as-samad. Dalam makna as-samad. Dalam makna as-samad. Kalau sifat iftiqar dalam pembahagian tu ada lagi wahdaniyah, tapi wahdaniyah itu kita dah sebut tadi dah. Maka kita dah ulanglah. Maka di situ dalam makna as-samad ialah merujuk kepada Tuhan bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Pak ni. Kenapa? Kerana tempat makhluk minta hajat ni tentu Tuhan itu, Tuhan yang menjadi tempat pergantungan makhluk. Tentu Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan tu lemah, macam mana orang nak minta? Orang tak akan minta dengan Tuhan yang lemah. Dan Tuhan yang berkuasa ni tentu dia ada kehendak, ada iradat. Dan Tuhan yang bersifat dengan iradat ni tentu dia ada ilmu. Dan Tuhan yang sifat dengan ilmu ini tentu dia bersifat dengan hayat hidup. Maka dalam makna kalimah as-samad terhimpun dalam itu kudrat, iradat, ilmu dan juga hayat. Jadi berapa dah kita? Tadi wujud dan juga sifat ahad, wahdaniyah. Campur 4 lagi jadi 6. Seterusnya, ayat seterusnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Di sini makna tidak beranak, tidak diperanakkan ni ulama usul kita panggil di sini ayat ini menafikan al-illiyah wal ma'luliyah. Menafikan Tuhan menjadi illah kepada yang lain, ataupun Tuhan tu dia itu diillahkan oleh yang lain. Dia itu menjadi kesan kepada illah lain. Menafi Tuhan tu sebagai illah dan menafikan Tuhan sebagai ma'lul. Nafyul illiyah wal ma'luliyah. Apa dia? Maknanya Tuhan ni bukan illah kepada hak lain. Dengan ni makna faham daripada Tuhan tak beranak. Kerana apa? Kerana beranak tu, sesuatu yang beranak dia menjadi sebab kepada anak dia. Kita, mak kita beranak kita. Istilah ini istilah ulama ahli kalam. Tapi apabila ahli kalam kaji ayat ni, mereka tengok rupanya prinsip akidah yang dibahaskan mereka ada dalam surah Al-Ikhlas. Tapi melalui cara perbincangan ahli kalam. Jadi apabila seseorang tu beranak dengan orang lain, orang tu dianggap illah, dia tu penyebab ataupun menjadi sebab kepada lahirnya seseorang. Allah Ta'ala begitu ke? Tak. Kerana bila Tuhan kata lam yalid, dia tak beranak, makna hak lain bukan datang daripada dia dengan maksud juzuk illah tu daripada dia. Tak. Dah tidakkah kita dicipta oleh Tuhan? Lain. Bila kata Tuhan mencipta kita, lain dengan kata Tuhan tu illah bagi kita. Ni dalam Usuluddin dia bincang. Lain kok mana?
Ilah ni kalau bahasa kita lah kita sebut sebab lah. Tapi sebab ni kalimah tu sebenarnya longgar lagi. Dia kalimah ilah juga. Ilah ni macam sebab lah. Sebab. Ibu sebab kepada anak-anak. Tapi sebab yang mana tak boleh bercerai tanggal. Tak. Maknanya anak tak ada mana tak ada ibu. Pada hukum adat itu. Jadi Allah ini, alam ini bukan lahir daripada Tuhan dengan cara ilah. Maknanya jadi sendiri. Ada Tuhan menjadi ilah kepada alam. Itu tak betul. Dah apa yang sebenarnya? Allah buat dan cipta. Allah buat dan cipta dengan kehendak dia. Di sini perbincangan ke ahli kalam dia bincang panjang. Cukup kita tahu sebagaimana Tuhan tak beranak. Kerana kalau makna Tuhan beranak, makna sesuatu hak lain datang daripada diri Tuhan. Diri Tuhan, juzuk Tuhan. Hak tu mustahil. Ini dipanggil penafian ilah. Yang kedua ialah menafikan maklul. Walam yulad. Tuhan tidak diperanakkan. Ada yang lain yang menjadikan Tuhan. Atau menjadi sebab kepada wujud Tuhan. Mustahil. Sebagaimana dia, hak lain bukan datang daripada juzuk dia, maka dia juga tidak dicipta oleh yang lain. Ini menafikan ilah dan maklul. Maka dalam ayat ini lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau ayat ini turun dengan makna ilah maklul, orang Arab mungkin pada zaman tersebut, ketika mana ilmu tu belum berkembang sebagaimana sekarang, mungkin orang biasa tak boleh faham. Tapi bila Tuhan kata tak beranak, tak diberanakkan, faham terus dah. Tengok, bahasa Quran ni diturun, semua orang boleh faham. Orang yang peringkat asas pun, awam pun boleh faham. Orang ulama faham kot cara dia. Jadi di sini merujuk kepada apa? Lam yalid wa lam yulad, merujuk kepada konsep istighna. Konsep istighna. Dalam sifat 20 ada sifat-sifat yang mana dikategorikan sebagai istighna. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwah. Terkayanya Allah daripada selain daripadanya. Apa makna istighna? Istighna ni Tuhan tak berhajat kepada yang lain. Lazim daripada Tuhan tidak perlu kepada yang lain. Tuhan tidak berhajat kepada yang lain, makna dia ghaniyun, dia maha kaya. Termasuk dalam pemahaman Tuhan maha kaya apa dia? Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, sedia. Sifat kidam, sedia. Kenapa? Kalau Tuhan tak sedia, maknanya dia perlu hak lain mengadakan dia. Dia baharu, maka dia perlu kepada yang lain mengadakan dia. Maka dalam makna lam yalid wa lam yulad, dalam makna istighna, Tuhan itu bersifat dengan kidam. Seterusnya Allah bersifat dengan baqa. Wujud Tuhan yang sedia ada itu kekal selama-lamanya. Kalau dia tidak kekal, makna dia itu wujudnya bukan lagi wajib, bahkan dia itu seperti makhluk kerana boleh tak ada. Sesuatu yang boleh tak ada menunjukkan sesuatu tu baharu, tak qadim. Maka menafikan qadim, makna berhajat kepada yang lain menciptanya. Sifat baqa. Seterusnya sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah dengan sendirinya. Kerana istighna ni makna Tuhan tak berhajat kepada yang lain. Kalau Tuhan tak wujud dia dengan sendirinya, dengan maksud ada yang lain mencipta, maka dia tidak kaya. Dia tidak terkaya daripada yang lain kerana dia berhajat kepada yang lain. Ini mustahil. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Tuhan dengan sendirinya. Dan juga dengan makna Tuhan bukan sifat. Itu dalam perbincangan ilmu usuluddin lah. Seterusnya, apa lagi? Allah maha kaya. Allah mempunyai sifat sama, basar dan juga kalam. Sama, basar dan juga kalam. Apa? Jadi di sini sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu qiyamuhu ta'ala binafsih. Kemudian sama, basar, kalam. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalamnya yang qadim. Tiga sifat ini termasuk dalam makna istighna. Terkaya Allah daripada selainnya. Kok mana terkaya Allah?
Andai kata Tuhan tidak mendengar, maka Tuhan tu lemah, maka berhajat kepada sesuatu yang menghilangkan kelemahan, menghilangkan kecacatan. Kalau Tuhan tak melihat, buta ni sifat kekurangan, berhajat kepada yang menghilangkan kekurangan. Kalau tidak berkata-kata bisu, maka berhajat kepada yang lain untuk menghilangkan sifat kekurangan tu. Maka dalam ini masuk dalam makna istighna yang kita faham daripada lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sifat qidam, baqa, qiyamuhu ta'ala binafsih, sama basar dan juga kalam. Jadi ada berapa dah tu? Ada berapa dah dah? Tadi 6. Wujud, kul huwallahu ahad, merujuk kepada sifat wujud dan juga sifat wahdaniyah. Allahus samad merujuk kepada makna iftikar. Dalam tu kita boleh letak sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. 6. Kemudian dalam makna lam yalid walam yulad, merujuk kepada Allah Ta'ala maha kaya, terkaya Tuhan daripada yang selainnya. Dalam itu kita boleh letak sifat apa? Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tak, mukhalafah dah masuk. Qidam, baqa, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, sama basar dan juga kalam. Dah ada 12 sifat daripada sifat 20. Tinggal lagi satu atas kaum mu'tamad yang mengatakan sifat itu ada 13. Kat mana ini? Tak lain tak bukan tinggallah ayat yang terakhir daripada surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak adalah bagi Tuhan kufuwan, sesuatu yang menyamai, yang kufu, yang sebanding. Tak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk kepada yang sifat yang ke-13, iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi Allah daripada sekalian yang baharu. Tengok kenapa besarnya pemahaman dalam makna surah ini. Wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini antara perkara prinsip. Prinsip mukhalafah ini, menyalahi Tuhan daripada bergaru ini menolak kepada golongan-golongan musyabbihah dan mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk, dan golongan yang mengatakan Tuhan berjisim. Dalam ayat ini jelas, bahkan dalam ayat yang segitu pendek yang kita ulang-ulang, bagaimana kita nak tahu Tuhan tak sama dengan makhluk? Tidak ada penuh seorang daripada kita pun tengok Tuhan ataupun melihat Allah. Bagaimana kita nak tahu? Ini ulama rahimahumullahu ta'ala, apabila mereka membincangkan tentang sifat mukhalafah, mereka tak tuju kepada Tuhan tu, tuju kepada makhluk dulu. Kerana makhluk kita boleh tahu sifat. Allah Ta'ala kata Tuhan tak sama dengannya sesuatu. Nak kenal Tuhan, tengok sesuatu makhluk ni. Kenal sifat makhluk, tahu Tuhan tak macam makhluk. Ayat itu yang dibuat oleh ulama ahli kalam kita, iaitu kita kaji makhluk. Dan pemikiran ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Asy'ariyah Maturidiyah ni dibawa kepada kita suka mengkaji alam. Bukan bincang tentang hakikat zat Tuhan, waktu tak mampu. Kita kaji alam. Sebab itu lahirnya ulama-ulama besar zaman dulu dalam bidang sains, kaji tubuh badan, kaji pokok, kaji astronomi, kaji cakrawala, kaji macam-macam, kaji bumi. Sebab apa? Sebab nak Allah Ta'ala suruh kenal makhluk. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatafakkaru fi dhatillah, jangan kamu tuju fikir ke Tuhan dulu. Kamu tidak akan mampu mencapai hakikat Tuhan. Jadi kerana itulah prinsip walam yakul lahu kufuwan ahad, merujuk kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, menyalahi Allah, menyalahi, tidak sama dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila itulah ulama kaji apa sifat makhluk. Makhluk ini bertempat. Apa lagi sifat makhluk? Makhluk ini ada
had dan ada kadar dia, ada saiz dia, ada luahnya. Jadi sifat-sifat makhluk inilah yang dituntut untuk kita i'tiqadkan maha suci Allah. Maha suci Allah daripada menyerupai dengan makhluk. Bahkan makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Nampak? Jadi daripada surah Al-Ikhlas ini kita nampak bahawa walaupun 4 ayat dan 15 kalimah serta 112 ayat lebih 112 huruf lebih kurang. Kalau salah tu kira balik ya. Jadi mengandungi segala yang berkaitan dengan ketuhanan, uluhiyah. Segala yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kita namakan dalam pengajian hak kita belajar tu sifat 20. Mana kenabian? Bahkan kita tahu akidah ini maudhu' ataupun perbincangan ilmu akidah dia 3 perkara. Bincang ketuhanan, bincang kenabian, bincang tentang sam'iyat, perkara ghaib. Akidah ni tuan-tuan puan-puan tak payah sikit je. Tapi nak kena faham tu mungkin payah sikit. Hak duduk ngaji lama Faridah ke, Aqidatun Najin ke, tak, kitab apa lagi, Baqarah ke, Sanusiyah tu. Benda tak banyak. Sebab akidah tu daripada awal sampai akhir lah, tak berubah. Tapi nak kena faham tu. Bila dah faham, bila dah lekat, bila dah mari ngangguk tu, tak apa. Boleh pegang kemah-kemah, ikat kemah-kemah, tak apa. Dia lain dengan fiqh. Fiqh dia banyak. Bahkan dah habis. Sebab itu ulama kata al-fiqhu ilmul umur. Fiqh ini ilmu sepanjang umur. Sebab ada semua perkara berlaku. Covid macam mana nak buat? Kalau gini macam mana pula? Ni macam mana pula? Takkan habis. Ya akidah ni terhad. Tapi nak kena tupu sikit, nak faham. Dia tak banyak. 3 perkara berkaitan dengan ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian dan sam'iyat. Kat mana ada? Juga ada dalam surah Al-Ikhlas. Kat mana? Mula-mula sekali kita baca tadi. Kul. Pada 2 kalimah tu kah dengan lam. Kul. Situ ada nubuwah dan juga sam'iyah. Nampak sepatah 2 huruf. Tapi pada kalimah kul. Kenapa? Ini menunjukkan jelas bahawa apa yang dibacakan oleh Nabi kepada sahabat ialah arahan Tuhan kepada dia. Kul. Katakanlah engkau wahai Muhammad. Makna Tuhan yang menciptakan alam ini, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan wahyu kepada Nabi. Bila dia suruh kata kul. Jadi di situ merujuk kepada sifat ataupun perbincangan tentang nubuwah, kenabian. Siapa Nabi ini? Nabi ini adalah utusan Allah. Ataupun kata Rasul ni ialah utusan Allah untuk Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia. Maka wahyunya ialah apa yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi ini. Kul, dalam itu tersimpul segala sifat-sifat yang kita belajar berkaitan kenabian. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, dalam itu. Dan dalam itu juga Muhammadur Rasulullah, sebagaimana kalimah syahadah kita, penyaksian terhadap Rasul itu, dalam itu juga bila kita disuruh untuk yakin bahawa Nabi yang diutuskan ni ialah utusan Allah. Nabi ajar kepada kita sifat Tuhan dalam surah Al-Ikhlas. Untuk itu segala perkara yang datang daripada Nabi wajib kita beriman. Kenapa? Kerana utusan Allah ini bila dia sampaikan wahyu, kita wajib terima. Sebab Nabi bersifat dengan sidik dan tabligh. Nabi bersifat dengan sidik dan tabligh. Maka segala apa yang Nabi cerita confirm benar, tentu sekali benar. Kita tak boleh tolak. Apa yang Nabi bawa? Yang Nabi bawa ialah segala perkara yang berkaitan sam'iyat. Adanya syurga, adanya neraka, adanya sirat, adanya mizan, timbangan, adanya seksa dalam neraka, adanya azab kubur, adanya kematian dan seumpamanya. Itu termasuk dalam pemahaman kita beriman dengan
Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita dah tengok di sini, dalam surah yang begitu pendek, Allah Subhanahu wa taala himpunkan di situ segala perkara yang berkaitan dengan akidah. Mungkin sebelum ini kita baca sajalah qul huwallah, tahlil pun qul hu ni kita baca banyak. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Kalau qul huwallah kita baca 3 kali tak? 3 kali. Kenapa tu? Kerana dalamnya makna yang ada pada qul huwallahu ahad. Maka dengan kita tahu adanya dalam kalimah surah Al-Ikhlas ini makna-makna yang terhimpun daripada akidah-akidah yang kita belajar itu, maka setiap kali bacaan kita itu tentu tak sama dengan orang tak tahu. Apabila orang baca surah qul huwallahu ahad dengan keadaan baca biasa, dengan kita membaca qul huwallahu ahad, kita istihdar, kita hadirkan makna-makna kalimah tu, maka tentulah penghayatan kita kepada akidah itu jadi lebih kemah. Sebab itulah mengulang-ulang qul huwallahu ahad ini disuruh oleh para ulama. Kalau kita lihat dalam adab orang sakit dan adab mazahir orang nazak dan seumpamanya, pada perbincangan kitab Janaiz dan Fiqh, ulama kata, dan sayugialah orang yang duduk pada sakit nak mati itu memperbanyakkan membaca qul huwallahu ahad. Orang hak sakit bukan hak mari. Hak mari tu sihat, dia bacalah surah apa Ar-Ra'd ke, surah Yasin ke, tak apalah. Tuang tu kita tu. Kita hak dalam nazak itu, dalam keadaan sakit. Kalau nazak mungkin tak ingat dah. Baca apa? Disuruh memperbanyakkan membaca surah qul huwallahu ahad. Baca banyak-banyak. Fadilat tu ada disebut oleh para ulama. Cuma hadisnya ada sebahagiannya hadis yang lemahlah. Antaranya disebut man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca surah qul huwallahu ahad 10 kali, Allah Ta'ala akan membina baginya satu mahligai di syurga. Hadis ni walaupun ada perbincangan tentang sanadnya, tetapi dhaif, walaupun dhaif, sebahagian ulama mendhaif, tapi dikuatkan oleh syawahid ataupun ada hadis-hadis lain. Tidak salah untuk kita baca, bahkan menjadi amalan orang-orang yang soleh untuk memperbanyakkan membaca qul huwallahu ahad. Nak baca surah lain payah, surah qul huwallah lah pendek. Ada surah qul huwallah, di samping dia itu meneguhkan akidah kita, mentajdidkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itulah perkongsian untuk malam ini. Kita dapat sama-sama bawa balik pengertian ataupun kandungan surah Al-Ikhlas ini, untuk kita jadikan selepas ini bacaan kita tu bukan kosong. Bacaan kita dengan penuh penghayatan makna akidah yang tersimpan dalam surah Al-Ikhlas ini. Sekadar itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.